Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentangkan tajuk Sumbang Mahram. Ini ahli kumpulan kami. Nama saya Muhammad Zaim Faisal bin Yusaimi dari kelas DAI 2A DTM 20212648. Nama saya Hana Khalilah binti Amran, GBA 2021261181 dari DIBA 2C. Nama saya Nur Misali Khairah binti Mat Asif bernombor metrik DBA 2021262001 daripada DIBA 2A. Nama saya Nur Maidina binti Azam, DBA 2021258844 dari kelas DIBA 2B. Nama saya Nurin Faika Irdina binti Muhyiddin, DBA 20126133 dari DIBA 2C. Nurul Izzah Balkis binti Sepain, DBA 20212595, kelas DIBA 2C. Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa peringkat zina ialah zina ain, iaitu mata, melihat bahan pornografi atau aurat terlarang dengan bernafsu. Zina qalb, iaitu hati, membayangkan dan menginginkan kenikmatan seks. Seterusnya, berlakunya zina. Pengertian sumbang mahram ialah mahram bermaksud pertalian yang diharamkan berkahwin disebabkan halangan nasab atau perkahwinan. Sumbang mahram merupakan perbuatan zina atau hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pertalian darah atau keturunan. Faktor atau punca terjadinya sumbang mahram antaranya ialah keimanan yang lemah dan gagal mengawal nafsu. Hal ini kerana ibadah dilakukan tidak sempurna dan hendaklah memperbanyakkan puasa sunat. Seterusnya, tidak mengamalkan kehidupan yang disyariatkan Islam menyebabkan kehidupan berkeluarga tidak harmoni dan kocar-kacir. Selain itu, perasaan ingin tahu dan ingin mencuba. Hal ini sebahagiannya ialah disebabkan daripada pengaruh pornografi. Di samping itu, keruntuhan institusi keluarga. Ini kerana sesetengah ibu bapa tidak mengambil berat tentang pergaulan anak mereka kerana fokusnya kepada pekerjaan. Justru itu, tahap ekonomi keluarga yang rendah juga menyebabkan ibu bapa tidak memisahkan tempat tidur anak lelaki dan anak perempuan yang membolehkan sumbang mahram berlaku. Akhir sekali, pendidikan yang rendah iaitu ibu bapa mestilah memberikan didikan agama yang secukupnya. Sumbang mahram terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama, adik-beradik kandung. Yang kedua, saudara mara terdekat iaitu sepupu. Yang ketiga, ibu bapa dengan anak kandung atau anak angkat. Antara kesan sumbang mahram ialah kemurungan, rasa dikhianati, diri ternoda, maruah diri tercabar. Contohnya, terdapat kes sumbang mahram seorang kakak dan seorang adik sehingga melahirkan anak. Ini akan mengakibatkan berlakunya perasaan dendam kepada si pelaku dan emosi terganggu. Sumbang mahram juga bukan sahaja terjadi antara adik dan kakak, ia juga boleh terjadi daripada abang, ayah dan sesiapa sahaja yang mempunyai pertalian darah dengan mangsa. Kaedah menangani sumbang mahram. Kaedah menangani sumbang mahram adalah kita perlu menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Turut, kita perlu mengikuti cara hidup Islam. Selain itu, kita perlu melaporkan kejadian sumbang mahram kepada beberapa pihak. Contohnya, JKM iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selain itu, JAIN iaitu Jabatan Agama Islam Negeri. Seterusnya, Polis Diraja Malaysia. Antara kes yang pernah berlaku di Malaysia adalah bapa sumbang mahram kena 81 tahun. Kes ini melibatkan seorang bapa kandung dan bapa saudara yang mencabul anaknya sendiri. Hal ini menyebabkan bapa tersebut dipenjarakan selama 81 tahun. Selain kes tersebut, terdapat juga kes seorang ibu penagih dadah yang melakukan hubungan seks dengan anaknya yang masih sekolah rendah.
Kes ini telah dilaporkan oleh guru kaunseling anaknya sendiri apabila anaknya menceritakan kepada gurunya. Kes seterusnya adalah murid dirogol dengan 4 lelaki. Murid ini didapati dirogol secara bergila-gila. Kes ini berlaku disebabkan murid tersebut mengikuti kekasihnya untuk keluar makan bersama. Sudut pandangan Islam terhadap permasalahan sumbang mahram antaranya ialah ibu bapa perlu meluangkan masa bersama anak-anak dan bertanya tentang aktiviti harian mereka ketika tidak bersama keluarga. Selain itu, melakukan aktiviti riadah bersama anak-anak bagi mengelakkan mereka berada bersendirian di suatu tempat supaya dapat mengelakkan perkara sumbang mahram ini berlaku. Di samping itu, tugas utama ibu bapa ialah mengawasi segala tindakan anak-anak mereka dan sentiasa peka terhadap keadaan anak-anak dengan memerhati perubahan emosi mereka. Seterusnya, menitik beratkan agama dengan memantapkan keimanan dalam diri mereka agar sentiasa menjaga batasan ketika bersama antara lelaki dan perempuan. Akhir sekali, mengadakan aktiviti khas seperti program ceramah atau kursus khas tentang keibubapaan supaya kemahiran bertanggungjawab dalam mendidik anak-anak dipertingkat. Sumbang mahram dalam pandangan agama lain seperti agama Kristian dan Hindu. Dalam kitab Bible bahagian Perjanjian Baharu, mereka mengutuk sekeras-kerasnya hubungan seksual antara keluarga. Para penulis kitab tidak dapat menerima bahawa anak-anak Adam dan Hawa akan melakukan sumbang mahram yang seperti kita anggap pada hari ini. Namun dalam kitab Bible masih belum diharamkan lagi sumbang mahram bagi anak-anak Adam dan Hawa sehingga lahirnya Nabi Musa. Orang Kristian mengutuk hubungan seksual antara seorang lelaki dengan ibunya, adik perempuannya, ibu tirinya, saudara tirinya, cucu perempuannya dan isteri saudara lelaki. Gereja Katolik menganggap bahawa sumbang mahram sebagai dosa terhadap peraturan perkahwinan. Bagi Gereja Katolik, intipati maksiat sumbang mahram adalah kerosakan dan kekacauan hubungan keluarga yang betul. Hubungan yang tidak teratur ini mengambil watak yang sangat serius dan tidak memoral apabila melibatkan penderaan seksual kanak-kanak. Seterusnya ialah sumbang mahram dalam pandangan agama Hindu. Dalam kitab Rig Veda ada menganggap bahawa sumbang mahram adalah perkara yang jahat. Agama Hindu menyebut sumbang mahram dalam istilah yang menjijikkan. Penganut Hindu percaya bahawa terdapat kesan buruk dari perbuatan sumbang mahram dan amalan peraturan ketat endogami dan exogami. Endogami bermaksud perkahwinan yang berasal dari kaum dan sukunya sendiri. Mereka dilarang untuk mengahwini daripada luar kaumnya sendiri. Dan exogami bermaksud perkahwinan dari luar sukunya sendiri, yang artinya berlawanan dari endogami. Exogami bebas untuk menikahi dari luar kaumnya. Seterusnya, walaupun secara amnya perkahwinan antara orang yang mempunyai persamaan gotra dilarang, ini ditentukan mungkin berbeza mengikut wilayah. Bergantung pada budaya dan kasta penduduk di wilayah, perkahwinan boleh dibatasi hingga 7 generasi gotra bapa, ibu dan nenek. Di beberapa kawasan luar bandar, perkahwinan dilarang dalam komuniti setempat yang sama. Kesimpulan, mengetahui isu-isu semasa berkenaan sumbang mahram di negara kita, seterusnya mengetahui kesan-kesan sumbang mahram kepada individu dan keluarga, berikutnya dapat menerapkan nilai kerjasama, toleransi dan komunikasi dalam kalangan ahli kumpulan. Sekian, terima kasih daripada kami.